Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, anak-anak tahun 5 sekalian, bertemu lagi kita bagi PDPR untuk minggu ini. Okey, teacher teruskan lagi untuk pembelajaran kita di bawah tajuk perpuluhan, yang mana pada minggu ini kamu akan mempelajari tentang bahagi perpuluhan. Okey, sebelum itu kamu boleh rujuk buku teks matematik tahun 5 di muka surat 78 dan 79. Okey, untuk kemahiran sebelum ini kita telah mempelajari tentang tambah, tolak dan darab perpuluhan, kan? Okey, so minggu ni kita akan teruskan kepada bahagi perpuluhan. Terus kepada contoh pertama di depan ini. Okey, soalannya 43.264 bahagi 2. Okey, sebenarnya bahagi perpuluhan ni sama macam membahagi nombor bulat. Cuma perbezaannya pada titik perpuluhan lah, ada titik perpuluhan. Okey, tak ada masalah titik perpuluhan ni. Cuma nanti semasa kita nak bahagi, awak naikkan je. Dia mesti satu baris ataupun kita boleh katakan satu lajur. Kalau dalam buku teks tu dia akan sebut pastikan titik perpuluhan ini selajur, maknanya satu baris, kedudukan dia mesti sama. Okey, jadi untuk bahagi 43.264 bahagi 2. Okey, 43.264 ni nombor di depan mesti ada dalam rumah, dalam rumah bahagi, dan nombor belakang yang perlu dibahagi ni adalah 2, letaknya di luar. Okey, untuk bahagi terpulanglah kepada kamu nak guna cara yang panjang dalam buku teks tu. Okey ni dalam buku teks awak. Okey, awak boleh guna cara yang panjang macam ni. Okey, dalam buku teks ni, ataupun awak boleh guna cara yang teacher guna ni, cara pagar. Sebab saya biasa guna cara pagar ni, jadi saya akan guna cara pagar. Tak kisah awak nak guna cara panjang atau cara pagar, jawapan tetap sama. Okey, sebab cara pagar ni dia tak memerlukan ruangan yang panjang sampai ke bawah. Dia cuma ada tiga peringkat sahaja. Tak perlulah sampai ke bawah, kan, kalau bagi panjang tu. Okey, tak apa, kita masukkan dulu 43.264 ni dalam rumah bahagi. Kemudian okey, saya yakin tahun 5 yang saya ajar semua dah tahu macam mana nak bahagi ni. Kita buat garisan di sebelah nombor ni. Okey, awak buat garisan betul-betul di sebelah nombor. Okey, saya dah buat ni, garisan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, mesti sebelah nombor, betul-betul sebelah nombor. Okey, baru kita boleh bahagi dengan sifir 2, dalam sifir 2. Okey, sifir 2. Okey, sifir 2 boleh rujuk sifir 2 yang mana dalam sifir 2 tu ada 2 darab 2, 4, kan? Sifir 2, 2 darab 2, 4. Jadi awak boleh ambil 2 darab 2, 4. Perlu saya tunjukkan di sini. Okey, saya akan buat sifir 2 lah tepi ni, sebab mungkin ada antara kamu yang dah lupa macam mana lah nak membahagi, sebab dah lama dah tak sekolah, kan? Mungkin ada kemahiran kamu yang dah lupa. Okey, saya dah siap sini sifir 2 saya. Okey, saya harap awak duduk di rumah bolehlah menghafal sifir. Satu hari satu sifir. Kalau 12 hari awak dah hafal 12 sifir 12. Okey, ni sifir 2. Okey, kenapa saya letak 2 atas ni? Sebab 4 ni ada kan dalam sifir 2? Ada, kan? Okey, kenapa? Sebab dia berada di kedudukan yang ni yang pertama, ni yang kedua. Jadi kedudukan yang kedua ni awak letak atas 2 ni. Okey, 4 ni jawapannya awak letak di bawah 4. Okey, jelas? Kemudian awak tolak lah, 4 tolak 4 sifar. Okey, sifar jawapan di sini awak bawa naik atas. Tengok, saya warnakan dengan warna ungu purple supaya ada perbezaan. Okey, 4 tolak 4 sifar. Sifar bawa lepas sebelah 3, bawa ke sebelah 3. Jadi kita buat 3 bahagi 2. 3 bahagi 2 tu bermaksud ada tak dalam sifir 2 nilai 3? Ada tak nilai 3 sini? Tak ada. Bila tak ada, awak boleh ambil jawapan paling hampir dengan 3, iaitu 2. Tak boleh ambil 4. Memanglah dia hampir dengan 3, tapi disebabkan 4 ni dah melebihi 3, jadi awak hanya ambil 2 sahaja. Okey, 2 ni. Okey, jadi 2 ni
di kedudukan pertama kan. Kedudukan pertama ni awak letak atas. Kedudukan dia mesti ada kat atas. Kedudukan nombor tu. Okey, kedudukan dia pertama kan. Okey, letak di atas. Dan jawapan 2 ni tak kat bawah ni lah untuk ditolak. Okey, 2 ni. Jadi tolak 3 tolak 2 1, sifar tolak sifar. Okey, jadi bawa 1 kat sebelah 2 ni. Ni tak berapa jelas. Okey, kejap ya. Tak berapa jelas kat situ. Okey, saya dah terangkan. Okey, jadi 12. 12 ada dalam sifir 2. Okey. Di kedudukan yang keberapa ni? Ni pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Okey, keenam. Okey, kedudukan keenam ni yang ada kat atas. Okey. Kemudian jawapan dia letak di bawah ni. Okey, 12. Jadi awak tolak. Okey, titik perpuluhan. Titik perpuluhan ada di sini kan? Okey, jadi dia mesti naik sama ke atas ni. Sama. Selajur satu baris. Letak titik perpuluhan. Jangan tak letak titik. Kalau tak letak titik, jadi salah. Okey. So, awak tolak. Awak dapat baki sifar. 2 tolak 2 sifar. 1 tolak 1 sifar. Bawa naik atas sebelah. Okey. Jadi, dia jadi 6. 6 ada tak dalam 2? Ada. Di kedudukan ketiga kan? Kedudukan ketiga. Okey. Di 3 ni letak atas. 6 letak di bawah ni. Jadi 6 tolak 6 sifar. Okey, bawa sebelah 4. Ada tak 4 dalam sifir 2? Ada. Di kedudukan kedua. Kedudukan kedua letak atas. 4 ni letak di bawah 4 dan tolak. Okey, awak dapat sifar. Bakinya sifar. 4 tolak 4 sifar. Sifar tolak sifar. Jadi jawapannya adalah 21.632. Ni dia. Okey, 21.632. Senang je. Mesti ada sifir 2. Okey. Kalau dah hafal sifir lagi mudah sebenarnya. Bagi yang tak hafal, awak boleh buatlah sifir tepi ni. Okey, di tepi nanti latihan kamu. Okey, untuk contoh kedua. Contoh kedua melibatkan 2 digit. Okey. 2 digit ni saya pun dah ajar dalam kelas. Macam mana nak menghasilkan sifir 2 digit. Okey, ada kesilapan kat sini. Ni sifir 23. Okey. Maaf ya. Okey. Kita dah belajar macam mana nak buat sifir 2 digit kan. Okey. Sama je. Konsep dia dengan membahagi nombor bulat. Cuma perbezaan dia ada perpuluhan. Okey. Sama macam tadi. Nombor kat depan masuk dalam rumah. Okey. 23 letak di luar. Okey. Jadi kita terus tengok pada sifir 23. Nampak tak? Saya senaraikan dulu sifir 2. Kemudian saya senaraikan sifir 3. Okey, awak nampak tak nombor yang saya warnakan ni? Okey, kenapa? Kita nak tengok. Ni saya tunjuk sekali imbas macam mana nak buat sifir 2 digit ya. Okey, bila awak dah senaraikan sifir 2, sifir 3. Okey, 2 dengan 3, 23 lah. 4 dengan 6, 46. 6 dengan 9, 69. Salin je balik. Okey, bila dia masuk kepada 2 digit. Nampak? 8 dengan 12. Okey, 8 ni tambah dengan 1. Tu yang dapat 9. Okey. Nombor belakang warna purple ni, warna ungu ni kekal je sama. Sama je 2 sini. Okey, tengok yang kelima ni. 10 tambah 1. Tu sebab dia jadi 11. Okey. 10 tambah 1. Tu sebab dia jadi 11. Okey, saya tulis sini. Okey, kemudian nombor 5 belakang ni sama. Okey. Ni 12 tambah 1. Tu sebab jadi 13. Dan nombor belakang kekal sama 8. Dan seterusnya lah. Okey. Jelas? Okey, sifir 23 dah siap. So, kita boleh terus buat soalan ni. Okey. 6 tak boleh dibahagi dengan 23 sebab nombor 6 ni kecil. Okey, sebelum tu jangan lupa ya, garis sebelah nombor ni. Mesti garis betul-betul sebelah nombor. Okey, 6 tak boleh bagi dengan 23 sebab dalam sifir 23, awak tengok dia terus mula dengan 23. 23. Jadi, mana ada 6 dekat jawapan ni? Tak ada jawapan 6 pun sebab dalam sifir 23 bermula dengan 23. Jadi kita letak kosong kat atas, bawah pun kosong. 6 tolak kosong, 6 tolak sifar, 6. Okey, bawa naik sebelah 4, dia jadi 64. Okey, yang mana paling hampir kat sini? 46 ya. Tak boleh ambil 69. Memanglah dia hampir dengan 64. Tetapi 69 ni dah melebihi 64 ya. Jadi kita ambil yang sebelum dia iaitu 46 berkedudukan kedua.
Kedudukan dekat atas. Tulis kat atas. Jadi 2. So, awak tolak macam biasa. 4 tak boleh tolak 6. Awak pinjam. Awak akan dapat 18. 5 tolak 4, 1. Okey, 18 bawa naik sebelah 3. Dia jadi 183. Okey, 183. Tengok dalam sifir 23. Mana paling hampir? 184 lah teacher. Salah. Sebab walaupun dia hampir 184 ni, tetapi dia dah melebihi 183. Awak kena ambil yang sebelum dia, 161 ni. Nampak 161 di kedudukan ke-7. 7 letak kat atas, 161 dekat sini. Okey. Jawapan letak kat bawah ni, bawah 183. Kemudian tolak 3 tolak 1, 2, 8 tolak 6, 2, 1 tolak 1 sifar. Okey, so 22 bawa naik sebelah 8, jadi 228. Nampak? 228. Baca macam ni, 228. Tengok balik sifir. Yang paling hampir 207. Boleh tak awak nak buat sampai 10, 11, 12? Boleh nak buat. Tapi sampai, biasanya sifir yang dalam soalan sampai ke 9 sahaja. Jadi kita ambil paling hampir sini 207 ya. 207 letak bawah 228, manakala dia berada di kedudukan ke-9 dekat atas. Okey, awak tolak macam biasa. 8 tolak 7, 1. 2 tolak sifar, 2. 2 tolak 2 sifar. So jawapan, awak tengok saya tulis, salin balik jawapan atas ni. Titik perpuluhan nampak ya, mesti sama. Okey, 27.9 baki. Baki dia masih ada. Kalau kosong kat sini, tak payahlah tulis baki berapa. Baki kosong, sebab memang kosong. Tapi sebab ni masih ada baki, jadi baki 21. Okey, tak nak letak sifar depan 27 ni pun tak apa, sebab tak ada nilai Okey, kita teruskan kepada contoh ketiga, bahagi 100. Ni bahagi 10, bahagi 100, bahagi 1000, konsepnya sama. Okey, kalau dalam darab, awak akan menggerakkan titik perpuluhan ke kanan. Ingat lagi tak pelajaran sebelum ni? Okey, tapi untuk bahagi, awak akan gerakkan titik perpuluhan ke kiri mengikut bilangan sifar juga. Okey, dalam soalan ni 54.9 bahagi 100 ada 2 sifar. Bermakna dari titik perpuluhan awak perlu gerakkan 2 kali. 1, 2. Awak mengalihkan titik ni 2 kali ya. 1, titik ni pergi sini dulu, lepas tu 2. Dia dah pergi keluar. Okey, so jawapannya adalah, okey, sini titik ni dah tak ada tau, dia dah pergi ke luar ni. Perpuluhan 549, jadi depan ni awak boleh letak sifar. Sifar perpuluhan 549. Okey, jelas? Okey. Okey, kita pergi kepada contoh seterusnya, iaitu contoh keempat. Contoh keempat ni tak ada perpuluhan. Okey, macam contoh dekat atas ni dia ada perpuluhan ya. Tapi contoh kat bawah ni tak ada. Jadi macam mana nak buat? Jadi kita anggap perpuluhan tu ada di depan 9, di belakang 9. Kita anggap dia ada kat sini. Bila nombor bulat sahaja, kita anggaplah ada titik kat sini. Jadi kita gerakkan 3 kali mengikut bilangan sifar. Ni ada 3 kan? Okey, 1, 2, 3. Dah pergi ke sini. Titik ni ada kat sini lah. Okey, jadi longkang yang kosong ni, okey, dia akan tadi dia macam ni tau. 1, 2, 3. Okey. So, longkang yang kosong ni awak tambahkan kosong. Sini titik. Jadi, ini sifar. Jadi, jawapan awak sifar perpuluhan sifar 9. Okey. Jelas tak? Okey. Saya harap nanti kalau awak kurang faham ke, awak boleh rujuk semula video saya. Awak boleh ulang lah sehingga awak betul-betul faham. InsyaAllah awak boleh buat. Okey, selepas ni saya akan berikan latihan untuk awak laksanakan. Okey, itu sahaja. Terima kasih. Selamat belajar.